Anda bersama saya, Rustik Razak, dan ini berita utama malam ini. Satu undang-undang baru diusulkan dengan sebuah agensi sehenti boleh dijangkakan menjelang pertengahan 2026 bagi menyokong bangsa bahaya online dan memastikan para pesalah bertanggungjawab. PJ dilancarkan lebih 9,000 flat melintasi 10 projek dalam tawaran penjualan bulan ini. Israel menyatakan bersedia membuka semula lintasan sempadan Rafah bagi membenarkan bantuan kemanusiaan masuk ke cari-cari Gaza selepas Hamas serahkan lagi 4 mayat tebusan. Salam sejahtera. Sebuah agensi sehenti pemerintah khusus bagi membantu para mangsa bahaya online di sini bakal ditubuhkan menjelang separuh pertama tahun depan. Diharapkan dengan ini, bangsa boleh mendapatkan sokongan lebih pantas dan para pesalah dipertanggungjawabkan. Ia adalah sebahagian daripada undang-undang baru yang diusulkan bagi melindungi orang ramai di alam siber. Kajian menunjukkan bahawa satu daripada setiap 3 orang di Singapura pernah mengalami bahaya online. Antaranya termasuk diganggu, pendedahan maklumat pribadi atau doxing, serta catatan media sosial yang mencetuskan ketegangan antara kaum atau agama. Agensi yang diusulkan yang digelar Suruhanjaya Keselamatan Online akan menjadi sebahagian daripada Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital MDDI yang boleh mengeluarkan arahan untuk memadamkan kandungan berbahaya, menjekat akaun dengan kandungan kesat dan jika perlu, menghadang laman atau aplikasi yang melakukan pelanggaran. Agensi itu juga boleh mengarahkan pemilik platform digital untuk mendedahkan identiti si pelaku yang berlindung di balik profil palsu. Very often, the quest is not so much for legal action, but rather for relief, right? Immediate action, for example, to take down, an image, that is inappropriate. So, what this proposed law seeks to do is to fill the gaps that have arisen, and that operates within the larger framework of accountability. Dan saudara, undang-undang yang diusulkan itu juga mewujudkan hak undang-undang baru yang digelar kesalahan berkanun atau statutory torts dalam insiden-insiden lebih serius yang menjadi wadah untuk para bangsa merujukkan kes mereka ke mahkamah bagi memohon ganti rugi atas kemudaratan yang mereka tanggung. Contohnya seperti rasa tertekan atau reputasi yang tercemar. Mahkamah juga boleh memerintahkan si pesalah untuk menghentikan perbuatannya serta mencegah lebih banyak kemudaratan. So it is useful because it enables the different players to know what is permitted and what is not. What are the duties and responsibilities that they have, and what sort of rights the victims would have. So when you have a clear legal framework, I think that makes it easier to promote responsible online conduct. Sementara itu, kumpulan-kumpulan sokongan yang membantu para bangsa bahaya online berpandangan bahawa usulan undang-undang baru itu boleh menggalak lebih ramai bangsa untuk tampil mendapatkan bantuan. Menurut mereka, seiring para bangsa berasa takut atau malu dan akibatnya mereka menderita dalam diam. Mengambil langkah pertama untuk melaporkan bahaya online dianggap kunci bagi menyekannya daripada menjadi bertambah parah. I think it makes it quite clear that online harms are not just bad behaviours, but really it's unlawful. It also gives power and agency back to survivors. Oftentimes, they feel very helpless and powerless when they encounter online harms, but I think this will restore some of their confidence in the system. Undang-undang keselamatan online yang diusulkan menumpukan usaha ke arah memadamkan kandungan berbahaya dengan pantas yang dapat memberi kelegaan kepada para bangsa. Namun yang penting, ia bukan sekadar untuk bertindak selepas kemudaratan berlaku, tetapi lebih kepada mencegah serta melindungi para pengguna online.
Lebih 9,000 flat BTO merentasi 10 projek dilancarkan oleh HDB untuk penjualan bulan ini. Termasuk juga tawaran flat jenis prime yang terbanyak setakat ini di 4 buah estet termasuk Bishan dan Bukit Merah. Turut tersedia projek pertama bagi estet perumahan terbaru Mount Pleasant dan Belayar Residences. Belayar Residences terletak di bekas tapak Club Keppel di kawasan pesisiran selatan. Pengamat hartanah menjangkakan ia bakal mendapat sambutan hangat dalam tawaran BTO bulan ini. Harga untuk flat 4 bilik bermula dari $578,000 kepada $788,000. Namun ia juga disertai bayaran semula subsidi sebanyak 14%, kadar tertinggi setakat ini. Mount Pleasant Crest merupakan satu lagi projek yang dijangka melihat permintaan kukuh. Ia pula disertai bayaran semula subsidi sebanyak 12%. Menurut pengamat hartanah, syarat tersebut dijangka tidak akan menjejas minat bagi projek-projek berprestij sedemikian. Many buyers may not be deterred even if the clawback is at 14%, because that will mean that if let's say for example they can purchase a flat at a very good price and in such a very good location, then I would think that many people will still be keen to apply for these flats. And in fact, if we look at it long term, many of these flats could be sold maybe above $1 million. Membenarkan teksi rentas sepadan turunkan penumpang di mana-mana lokasi di Singapura dan Johor Bahru. Perbincangan sedang dijalankan bagi memudahkan perjalanan ke seberang tambak. Ikuti laporannya selepas ini. Bertemu kembali. Dalam perkembangan Timur Tengah, Israel akan membuka semula lintasan sempadan Rafah bagi membenarkan bantuan kemanusiaan masuk ke cari-cari Gaza. Dan Israel melakukan sekitar 600 lori membawa makanan dan bekalan perubatan serta peralatan untuk memperbaiki prasarana yang sudah musnah akan dibenarkan masuk menerusi lintasan itu. Sebelum ini, Israel mengancam untuk terus menutup lintasan Rafah dan menyekat aliran bantuan atas alasan Hamas gagal memenuhi syarat-syarat di bawah perjanjian gencatan senjata selain lengah dalam menyerahkan mayat tebusan kepada Israel. Beberapa jam kemudian, Hamas menyerahkan 4 keranda kepada Israel menerusi jawatan kuasa antarabangsa Palang Merah ICRC. Tel Aviv menyatakan identiti 3 daripada 4 mayat itu sudah dikenal pasti oleh keluarga mereka. Namun yang satu lagi disahkan IDF sebagai bukan mayat tebusan warga Israel. Sementara itu, kesemua 20 tebusan yang masih hidup sudah kembali ke pangkuan keluarga semalam. Ini sebagai tukar ganti bagi hampir 2,000 tahanan Palestin yang dibebaskan dari penjara Israel. Sementara itu, IDF terus melancarkan serangan ke atas beberapa kawasan di Gaza meskipun gencatan senjata sedang berkuat kuasa. Al Jazeera melaporkan IDF melakukan serangan di Bandar Bani Suhaila dan Sheikh Nasser di Timur Khan Yunis serta di Gaza City. Lebih 35 orang maut sejak 2 hari lalu. Dalam pada itu, PBB menyatakan bahawa negara-negara dunia bersedia untuk menyumbang kepada usaha membangunkan semula Gaza yang dianggarkan menelan belanja sebanyak $70 bilion Amerika. Antaranya termasuk negara-negara Arab dan Eropah selain Kanada dan Amerika Syarikat. Menurut PBB, lebih 80% bangunan di Gaza musnah selepas perang selama 2 tahun. Sekurang-kurangnya 55 juta tan runtuhan dan serpihan bangunan cukup untuk membina 13 piramid gergasi yang terdapat di Giza, Mesir. Itulah gambaran yang dikongsi Agensi Pembangunan PBB tentang kemusnahan yang menimpa carikan Gaza sejak 2 tahun lalu akibat perang Israel-Hamas. Dan ia mungkin mengambil tempoh beberapa dekad untuk Gaza bangkit semula sepenuhnya daripada kemusnahan yang berlaku. It's just shocking to see once you travel and are in Gaza. However, in spite of this, the resilience of the people in Gaza is incredible, and also their determination to rebuild the Gaza Strip is really incredible in terms of their willingness and determination.
Sebahagian besar cercaan Gaza berubah menjadi tanah tandus akibat serangan tentera Israel sepanjang 2 tahun lalu. Menurut PBB, ia sudah membersihkan sekitar 80,000 tan sisa runtuhan. Mesir merancang untuk menganjurkan persidangan mengenai fasa awal pemulihan dan pembangunan semula Gaza pada November ini. Turki akan meminta sokongan daripada negara-negara teluk dan Eropah serta Amerika Syarikat dalam usaha membina semula wilayah itu. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelum ini mengatakan bahawa Malaysia bersedia untuk bekerjasama dengan semua pihak bagi mengarahkan sokongan untuk penduduk Palestin. Malaysia sudah pun mengikrarkan $23.6 juta Amerika dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Britain pula mengumumkan tambahan $27 juta Amerika menerusi pakej bantuan terbarunya untuk Gaza. Dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto pula berkata negaranya bersedia untuk menyertai pasukan pengaman PBB ke wilayah itu. Kementerian Ehwal Luar menyatakan Singapura tidak akan memohon untuk menyertai lembaga keamanan bagi Gaza yang disaran Amerika Syarikat meskipun negara ini menyambut baik perjanjian gencatan senjata Israel Hamas. Lembaga itu akan memantau urus takdir Gaza dalam peralihan pasca perang yang akan dipengerusikan oleh Presiden Donald Trump yang dijangka turut disertai mantan Perdana Menteri Britain Tony Blair. Dr. Vivian Balakrishnan berkata demikian semasa menjawab soalan di Parlimen. Our approach is always to do more, say less, be quietly helpful and constructive, work from the ground up. And we will customize specific programs that are relevant for them. But they will take the lead on which programs they're interested in and how Singapore can best address their needs. Perbincangan sedang berjalan untuk membenarkan teksi rentas sempadan dari Malaysia menurunkan penumpang di mana-mana lokasi di Singapura dan bagi teksi Singapura lakukan perkara yang sama di Johor Bahru. Kedua-dua pihak juga akan mengenal pasti lebih banyak tempat untuk mengambil penumpang. Kementerian Pengangkutan Singapura menyatakan ia sedia maklum tentang keperluan untuk melindungi sumber pendapatan pemandu teksi dan pemandu kereta sewa private di sini. Namun pada masa yang sama, khidmat yang ditawarkan perlu lebih mudah diakses para penumpang. Pemerintah memperuntukkan sekitar $380 juta setahun bagi tempoh 5 tahun yang lalu untuk membantu Mediacorp menjangkau penduduk tempatan merentasi 4 bahasa. Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital MDDI berkongsi, Mediacorp berjaya menjangkau 90% penduduk setempat menerusi pelbagai platform miliknya atau yang dikongsi serta wadah media sosial. Lebih 75% pengguna berpuas hati dengan khidmat yang ditawarkan. $12.9 juta pelawat tiba di Singapura dalam 9 bulan pertama tahun ini, meningkatkan sebanyak 2% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Bulan lalu sahaja 1.3 juta ketibaan pelancong dicatatkan. Dalam separuh pertama tahun ini pula, dapatan pelancongan mencecah $15.7 bilion, meningkat 5% berbanding tempoh yang sama pada 2024. Rangkaan tersebut diumumkan sempena edisi ke-18 Pameran Perdagangan Pelancongan ITB Asia. Acara 3 hari itu berjaya menarik jumlah peserta terbesar sejauh ini dengan lebih 18,000 anggota delegasi ikut hadir. Sejak halal digital Malaysia yang baru disambut baik para peniaga tempatan. Apakah kelebihan yang ditawarkan? Kami bawakan laporannya selepas ini. Diteruskan berita. Dua syarikat tempatan dalam industri makanan dan minuman F&B menyambut baik sijil halal digital dan rangka kerja baru Badan Pensijilan Halal Asing yang dilancarkan Majlis Ugama Islam Singapura baru-baru ini. Rangka itu dilihat dapat mempercepat urusan audit, meningkatkan ketulusan dan memperkukuh keyakinan terhadap status halal produk tempatan dan import. Wartawan Nur Fazira Azman melaporkan.
Pelancaran sijil halal digital baharu Majlis Ulama Islam Singapura pada 1 Oktober disambut baik oleh syarikat-syarikat dalam industri makanan dan minuman yang ditemui. Langkah ini dilihat dapat mempercepatkan urusan audit dan operasi selain meningkatkan ketelusan serta keyakinan pengguna terhadap status halal produk mereka. Antara ciri utama sijil halal digital ini ialah penggunaan kod QR dengan kemas kini masa nyata serta tempoh sah yang boleh dilanjutkan sehingga 5 tahun. Bagi kaum mewakil Culinary Creations yang menyediakan pastry dan roti, sijil digital ini dijangka mempercepat pelancaran produk baharu dan melancarkan proses audit. Proses audit bagi kami akan lebih lancar, terutamanya kerana ramai pembekal kami adalah pembekal yang tempatan yang juga mempunyai pensijilan MUIS. Dengan ini kami tidak perlu lagi menunggu sijil fizikal untuk produk-produk baru dan ia akan lebih mudah bagi kami mengesahkan kesahihan sijil yang kami mendapati. Selain mempercepatkan urusan dalaman, Cik Rushdina berkata sijil halal digital juga meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui paparan maklumat secara terbuka. Bagi Tender Fresh Group yang terkenal dengan hidangan ayam goreng, sijil halal digital dilihat sebagai langkah positif ke arah sistem yang lebih telus dan cekap selain memperkukuh keyakinan terhadap sumber bahan mentah halal yang diimport. Kami lebih yakin dengan sumber bahan import kerana hanya badan persijilan luar negara yang diiktiraf oleh MUIS sahaja diterima daripada pemohon sijil halal, memastikan bahan mentah yang diimport benar-benar halal. Konsistensi piawaian halal membantu syarikat seperti Tender Fresh Group mengekalkan keyakinan pelanggan terhadap produk kami. Kedua-dua syarikat F&B juga mengalu-alukan langkah MUIS memperkenalkan rangka kerja pengiktirafan yang dipertingkatkan untuk Badan Pensijilan Halal Asing atau FHCB. Menurut mereka, dengan kaedah yang lebih sistematik, ia akan mengukuhkan lagi kredibiliti perkhidmatan pensijilan sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap status halal produk dan memudahkan kerjasama dengan pembekal antarabangsa yang sahih. Institut Teknologi Singapura SIT mengumumkan satu inisiatif baru untuk bantu para pelajarnya supaya lebih bersedia menghadapi pasaran kerja yang semakin tidak menentu. Inisiatif dipanggil Program Reka Masa Depan Anda atau DYF itu juga ditawarkan kepada para lulusan di mana setiap graduan boleh memanfaatkan kredit untuk mengikuti kursus pendidikan dan latihan berterusan bernilai sehingga $3,500. Wartawan Afika Hussein melaporkan. SIT tahun ini meraihkan graduan kohort perintis 7 program baharu yang memenuhi keperluan industri, termasuk program sarjana muda dengan kepujian dalam sistem robotik. Muhammad Syafiq Idrus, salah seorang daripada 27 graduan pertama program itu. 4 bulan sebelum menggenggam ijazah, beliau sudah pun mendapat kerja di Hospital Besar Sengkang sebagai eksekutif kanan di Jabatan Projek Strategi. Syafiq ditawarkan kerja selepas membuktikan kebolehannya semasa mengikuti program kajian kerja bersepadu atau IWSP di mana beliau membantu melaksanakan penggunaan robot untuk menghantar selimut, ubat dan makanan ke ward pesakit. Robot yang mengambil alih tugas penghantaran ini menjimatkan masa dan tenaga serta membolehkan staf memberi lebih tumpuan kepada penjagaan pesakit. Saya suka menyelesaikan masalah dan melihat bagaimana tugas saya memberikan kesan nyata kepada kehidupan orang lain. IWSP yang disertai Syafiq akan dirampungkan di bawah satu program baharu SIT dinamakan Program Reka Masa Depan Anda atau DYF. Program itu akan membantu pelajar merancang hala tuju kerjaya mereka melalui pelbagai program dan sokongan, termasuk bimbingan seorang penasihat sepanjang pengajian. Sokongan sebegini penting dengan keadaan pasaran kerja yang semakin sengit. Walaupun kadar pengambilan kerja bagi graduan baru tahun ini bertambah baik, setakat Jun, hanya 52% lulusan kohort 2025 sudah mendapat pekerjaan. Bagi Madinah Ramli, beliau bernasib baik kerana sudah mula bekerja minggu lalu. Graduan berusia 23 tahun ini bahkan menempah tempat dalam sektor penerbangan, satu bidang yang sering didominasi kaum Adam. Madinah percaya kejayaan ini hasil bimbingan yang diterima sepanjang pengajian dalam kejuruteraan sistem pesawat di SIT. Untuk pelajar ESE, for kita punya IWSP, direka untuk
career pathway of a licensed aircraft engineer. Jadi apa kita buat dalam internship semua really macam punya program. Jadi kita ada macam OJT, kita ada latihan amali, theory classes. Ini kira macam dia tolong saya untuk bridge the gap between saya punya theory knowledge dengan practical observation lah. Mulai Januari tahun depan pula, DYF akan turut ditawarkan kepada graduan SIT, membolehkan mereka mendaftar untuk satu kursus CET bernilai sehingga $3,500 setiap 5 tahun. Kursus itu akan terdiri daripada satu bengkel intensif 2 hari dan 3 sesi susulan 6 bulan kemudian bagi membantu mereka dalam peralihan kejayaan maupun pembangunan profesional. Penjualan melalui mesin layan diri atau vending semakin popular. Ia diramal mencapai $125 juta tahun ini berbanding $117 juta pada 2019. Pertumbuhan itu didorong oleh sikap pembeli yang semakin berubah. Pengalaman membeli barang di kedai tidak lagi menjadi keutamaan pelanggan. Sebaliknya, mereka selesa berpandukan video di media sosial untuk membuat pilihan. Kemudian ke mesin layan diri untuk langsung membeli produk yang diinginkan. Mesin layan diri melengkapi perniagaan online Cik Syaridah Syed Muhammad. Selepas macam kita dah buat live, kadang-kadang diorang pergi sana untuk lihat dengan sendirinya macam mana warna. And then lagi satu, diorang boleh save on delivery. Diorang tak payah bayar delivery, diorang straight away dah boleh beli. Dan itu saudara perubahan wajah Ruchi dalam rancangan detik selepas siaran berita. Dengan itu, sekian berita untuk malam ini sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.